Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang menonton channel Sarah. Video kali ni, Sarah nak kongsi beberapa maklumat, tips, panduan tentang Hokkaido trip yang Sarah pergi baru-baru ni dengan family Sarah. Dan video ni lebih kepada untuk mereka yang baru nak cuba-cuba untuk ke negara yang ada musim sejuk. Dan trip Sarah sangat-sangat simple dan banyak free and easy. Okey, sebelum Sarah start, Sarah nak minta maaf sekiranya video Sarah terdapat info, video short atau percakapan yang tak berapa jelas sebab ini adalah my first try untuk cuba tolong, especially for beginner yang nak try travel luar Malaysia tanpa tour guide. Dan Hokkaido trip Sarah dengan family ni memang Sarah dan suami Sarah Baim kami buat tanpa guide dan belajar sendiri dengan cara kami browse di YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kami juga banyak bertanya pada kawan-kawan yang berpengalaman pergi ke Japan. So kami kumpul semua info dan cuba buat sendiri di Hokkaido. Okey, Sarah akan share apa aktiviti Sarah sepanjang di sana dan Sarah juga akan share cadangan Sarah apa yang anda boleh buat di sana. Maksudnya, suggestion Sarah untuk apa yang anda boleh cover dekat sana sekiranya awak travel tanpa anak kecil dan juga suggestion Sarah untuk anda yang travel dengan anak kecil. Sarah tak claim yang video ni akan buat your trip jadi best atau berjalan dengan lancar because this is more like giving tips, some guides and things that I learned in Hokkaido. Kalau nak lebih powerful trip anda tu, anda hanya perlu browse saja dekat mana-mana. Just type itinerary Hokkaido. Akan ada banyak sangat orang Malaysia yang share trip diorang dan semuanya best-best. Video Sarah ni adalah trip yang paling banyak mistakes dan boleh kata tak pergi jauh mana pun, but I still enjoyed my time there. Okay, let's move on. Kami menaiki AirAsia dan kami ambil economy seat. Kami tak pilih hot seat langsung, so AirAsia bagi random dan kami add on meal and baggage. Untuk meal, kami ambil 5 pack saja sebab anak-anak kami share untuk pergi dan balik. Okey, untuk tambah baggage, kami hanya ambil untuk 2 orang je. So, jimat dekat situ. Atau kalau awak rasa beg awak tak berat, tak perlulah tambah baggage. Akan berganda jimat. Tapi ingat tau, cabin baggage hanya 7 kg saja. Benda ni rasanya semua orang tahu atau boleh je check dekat airline tu punya term and conditions di mana akan ada panduan cara nak ukur dimension bag dan sebagainya. Okey, cara kami cari tiket murah, of course lah melalui Skyscanner. Tapi kami tak beli melalui Skyscanner. Hanya sebagai panduan je untuk kami tahu airlines apa yang tengah offer tiket murah. Dan kami jumpa AirAsia return tiket ke Sapporo. Tapi tak turun kat Sapporo. Turun di New Chitose Airport. Okey, untuk flight ke Hokkaido bersama AirAsia X ni, Alhamdulillah berjalan sangat lancar. Delay pun sekadar beberapa minit je sebab anda kena faham. Pergi ke negara yang bermusim, sentiasa ada risiko cuaca buruk. Especially during winter. Airlines tu bukan saja-saja nak delay or cancel your flight, okey? Okey, harga flight Sarah KLIA 2 ke New Chitose Airport return RM1,857 per person. Since Sarah pergi berenam, total ialah RM11,140. Luggage check-in 25 kg untuk 2 packs return RM887.32. Meal on board untuk 5 packs return RM200. Flight tiket kami adalah pada 12 Januari 2023 jam 11.10 malam dari KLIA 2 ke New Chitose Airport dan balik ke Malaysia pada 23 Januari. Okey, saya nak selit sikit about flight tiket. Ada orang kata Philippines Air kadang-kadang boleh dapat harga tiket yang super murah ke Japan. So, anda kena rajinlah cari tiket untuk pergi mana. Kena selalu baca review dan juga percaya pada ujian Allah. Ada orang ni dia beli tiket murah, ada banyak sangat dugaan. Ada kena delay berjam-jam atau berhari-hari. Tak dekat airport atau airline tu tukar tarif flight anda atau cancelkan flight anda. So macam-macam lagi. And of course ramai akan suggest beli pada airlines yang lebih selamat dan terjamin. Tapi quite pricey lah. Ada yang beli tiket murah and nothing happen. Smooth-smooth je. So ada macam-macam perkara dan nasib. So benda ni sangat bergantung pada luck masing-masing. Okay, Sarah juga ada ambil protection iaitu travel insurance untuk 6 orang. Sarah ambil Etika dan pilih package platinum. Okay, untuk travel insurance, Sarah cuma tahu ada 2 je, sama ada Etika atau AXA. Ini pun based on individual preference nak ambil mana. Sarah tak tahu apa kelebihan dia. Ada orang kata AXA murah dan ada orang kata Etika bagus sebab kalau apa-apa jadi dekat overseas dan anda admitted dekat sana, anda tak perlu pun dahulukan duit anda. Sebab tu Sarah ambil Etika. Kalau anda tanya Sarah kenapa ambil Etika, benda ni juga kena ada research sendiri sebab Sarah tak go through sangat semua ni. Dan sekiranya anda tanya perlu ke ambil ni, my answer would be yes, wajib ambil. Sebab kemalangan boleh berlaku kat mana-mana je. Okey, cara ambil insurans senang je. Kalau anda nak ambil Etika, pergi je website Etika, pilih apa anda nak, package apa, bayar and done. Print out everything, settle. Jangan lupa baca dan fahamkan polisi, okey? Untuk travel insurance, kami susun macam ni. Baim, Sarah dan anak-anak under family package. Ayah dan mak Sarah pula under spouse package. So, ada 2 types of insurance and both are platinum. Total harga untuk 6 orang ialah RM372.80. Okay, dari Malaysia, kami dah purchase 2 rail pass
pass untuk kami guna JR train di Hokkaido. Sarah ambil rail pass ni sebab Sarah tak drive kat sana. Sarah gerak sana sini guna public and mostly berjalan kaki. Sebab Japan memang terkenal dengan rakyat dia yang suka jalan kaki pergi mana-mana. Ada pelbagai rail pass yang ditawarkan. Jadi cara nak decide untuk beli pass ni supaya anda tak bazir spend on pass yang mahal-mahal ialah anda perlu tahu perjalanan anda dengan cara susun itinerary elok-elok. Ingin diingatkan tahu, dua benda ni, transportation dan food adalah sangat mahal di Japan. Anda tak wajib pun ambil rail pass ni. Boleh je purchase train ticket kat sana, okey? Untuk trip Sarah, kita orang ambil dua jenis rail pass. Hokkaido Rail Pass Furano 4 days 9,000 yen dan Hokkaido Rail Pass Noboribitsu 4 days 8,000 yen. Total untuk 4 adult 68,000 yen. Okay, Sarah nak selit sikit nota tentang harga tiket untuk kanak-kanak. Di Hokkaido ni, untuk anak yang berumur 0 hingga 5 tahun adalah dikira sebagai infant. So tak perlu bayar tiket train atau bus atau subway. Untuk umur ni dikira free of charge. Tapi memang tak ada tempat duduk lah untuk infant. Memang kita kena pegang atau dukung. Atau kalau dalam public transport tu ada seat kosong, duduk je. Tapi jangan duduk dekat tempat yang reserve sudahlah. Okey, untuk rail pass ni Sarah beli siap-siap dari rumah melalui apps Klook. Kalau tak nak beli dekat sini pun tak apa, boleh je sampai Japan baru beli. Since Sarah dah beli siap-siap dari Malaysia, sampai je kat sana Sarah terus cari JR service counter dan onkan pass Sarah ni. Make sure bila kita nak hidupkan pass ni, readykan pasport untuk diorang print kita punya pass. Okey, satu lagi persiapan untuk ke Japan, sila layari Visit Japan web untuk dapatkan fast track QR code sewaktu berada di airport sana. Seeloknya isi semua maklumat yang diminta ni dalam masa 24 jam anda nak berlepas ke Japan. So apa kegunaan fast track QR code ni? Okey, ini adalah untuk memudahkan proses anda ketika berada di airport nanti. Proses COVID quarantine, immigration dan custom. Hanya perlu tunjuk je QR code pada staff kat sana. But make sure anda isi betul-betul apa yang diminta supaya dapat generate QR code tu. Tentang visit Japan ni pun Sarah tak dapat nak elaborate banyak sebab family Sarah pun ada yang tak lepas dan Sarah ada buat mistake sikit. Rupanya masa Sarah buat kat rumah tu cuma detail Sarah je. Detail family lain tak ada. Sudahnya Sarah kena isi juga detail family Sarah yang lain tu masa kat airport. So, benda ni kalau nak tahu lebih lagi, tanya pada yang pakar dan boleh je buat research sikit sebab dia mudah je. Kalau tak reti pun tak apa, nanti sampai sana isi je borang apa yang staff kat sana suruh isi, okey? Untuk COVID quarantine, Sarah sarankan anda fotokopi siap-siap bukti vaksin COVID anda. Make sure ada 3 vaksin, okey? First vaksin, second vaksin dan booster vaksin. Bila dia tanya nanti tunjuk fotokopi tu sekali dengan bukti nama anda, okey? Mana nak dapat sertifikat vaksin ni? Mudah je. Ada dekat dalam MySejahtera kita. Okey, sekarang kita nak move on to itinerary trip Hokkaido ni. Pada 12 Januari, Sarah ada di KLIA 2 untuk penerbangan ke Hokkaido iaitu ke New Chitose Airport pada pukul 11.10 malam. Pada 13 Januari, kami touchdown New Chitose Airport. Selesai je urusan immigration dan luggage, kami terus ke JR service counter. Kena jalan sikit tapi mudah je nak jumpa counter ni. Sampai saja kat counter, kami beri fotokopi rail pass yang kami purchase dari Klook apps ni pada staff. Staff akan check pasport sorang-sorang dan print out pass kita. Untuk rail pass Hokkaido Furano ni valid 4 hari. Maksudnya dari 13 Januari hingga 16 Januari, kami boleh naik JR train unlimited di sekitar Sapporo, Asahikawa, Otaru dan Furano. Ingat tau, rail pass ni hanya untuk JR train line je, tak valid untuk JR bus, streetcar dan subway. Selesai je ambil rail pass, kami terus masuk ke train station yang berada di sebelah je tempat kami ambil pass ni iaitu New Chitose Station dan terus cari line ke Asahikawa. Untuk 3 hari pertama, kami ambil Airbnb di Higashi Asahikawa. Yang best ni Airbnb kami ambil ni, dia dekat sangat dengan stesen Higashi Asahikawa. Perjalanan dari New Chitose Airport ambil masa hampir 2 jam. Sampai ke Asahikawa Station, kami perlu tukar train untuk ke Higashi Asahikawa Station. Harga Airbnb yang kami ambil ni untuk 2 malam ialah RM885.79. Link Airbnb ada di description. Tang, Sarah dan Mbak In keluar cari grocery store untuk stok up barang makanan seperti beras, ikan dan telur. Dari Malaysia memang kami ada bawa satu luggage stok makanan seperti Maggi, paste nasi goreng, hot chocolate Cadbury, Kimball instant soup dan sedikit coklat. Anda tak dibenarkan bawa makanan berunsur daging tau. Beras pun tak boleh. Kalau nak bawa juga, sila declare dulu sebelum fly ke Japan. Untuk hari pertama, Sarah cadangkan anda boleh start dengan berjalan-jalan di dalam New Chitose Airport. Sebab airport dia besar dan ada macam-macam dalam tu. Dan sambil anda berjalan, boleh menikmati makanan di restoran Donburi Chaya sebelum teruskan perjalanan anda ke Airbnb di Asahikawa. 14 Januari, kami pergi ke Asahi Yamazu dengan menaiki bas. Berpandukan Google Map, kami perlu berjalan sedikit untuk ke bus stand. Senang je nak naik bas kat Japan. Hanya perlu masuk di pintu belakang, ambil tiket di sebelah kanan waktu naik tangga bas tu. Harga tambang bas 210 yen. Macam biasa, kanak-kanak 6 hingga 12 tahun dikira separuh harga. Bayar dekat pintu depan masa nak keluar. Kalau tak reti jangan risau. Bas driver tu sendiri akan tolong. Ambil bas nombor 41 atau 47. Untuk hari kedua, Sarah cadangkan anda untuk pergi ke Asahi Yamazu, Bay dan Shirage Waterfall. Bagi yang travel dengan
dengan anak kecil, cukup je pergi Asahi Amazu. Pada 15 Januari, kami bersiap packing untuk pergi ke next Airbnb di Sapporo. Hanya ambil train di Hikashi Asahikawa guna Hokkaido Rail Pass Furano kami and bound to Sapporo. Macam biasa, tukar train dekat Asahikawa Station nanti. Sampai je kat Sapporo, kami keluar dari station dan berjalan kaki sampai ke Airbnb. Sepatutnya boleh je ambil bus straight ke Airbnb. Tapi masa ni first time lagi dan belum biasa dan tak tahu pun bus boleh sampai ke Airbnb. Tambang pun 210 yen je. Petang, kami keluar ke grocery store untuk stok barang dapur. Lepas tu kami cuba ronda-ronda dan belajar guna subway. Guna subway pun senang, sama macam kita naik LRT atau MRT kat Malaysia. Hanya perlu tahu stop kita kat mana. Kalau kita pergi dekat-dekat, harga tiket dalam 200 yen, 250 yen dan maksimum saya tak ingat berapa. Bergantung kepada tempat yang kita nak tuju. Dekat Sapporo ni ada underground pathway dan kita boleh jalan-jalan sebab ada banyak kedai dan boleh jauhkan diri sekejap daripada sejuk dekat luar tu. Untuk hari ketiga ni, Sarah cadangkan anda jangan check out lagi dari Airbnb di Asahikawa and start your trip with Furano. Dekat sana boleh pergi Furano Cheese Factory, Ninggle Terrace dan Furano Roadway. Untuk ke Furano, train seperti biasa dari Asahikawa Station ke Furano Station. Di Furano Station, ambil bas ke New Furano Prince Hotel dengan tambang 260 yen. Bagi yang ada anak kecil pun boleh guna itinerary ni. Okey, 16 Januari, sebabkan Hokkaido Rail Pass kami berakhir pada tarikh ni, jadi kami make use of it dengan pergi ke Otaru. Masa ni lebat sangat snow dan kami tak banyak aktiviti pun. Hanya jalan-jalan situ tengok market yang berdekatan situ. Kami juga pergi ke Muslim friendly restaurant. Nama restoran tu Donburi Chaya. Donburi Chaya ni memang terkenal lah untuk orang Muslim. Tahu Sarah, restoran ni ada di Otaru, Sapporo dan di dalam New Chitose Airport. Di sini seingat Sarah menu yang kami ambil ialah nasi, ayam dan ikan, sup dan air. Mahal juga tapi nak berasa makan kat restoran kan. Lepas makan, kami jalan ke Otaru Station dan balik ke Sapporo. Hari keempat ni cadangan Sarah ialah awak pergi ke Asahidake Roadway dengan cara naik JR train seperti biasa bound to Asahikawa Station. Anda boleh tinggalkan luggage atau bag di station dengan simpan di coin locker. Di coin locker ni ada pelbagai pilihan harga mengikut saiz luggage atau barang-barang anda dan anggaran Sarah untuk luggage anda mungkin boleh disimpan pada locker berharga 500 yen. Ingin diingatkan, ini sekadar anggaran Sarah saja kerana luggage masing-masing mungkin ada banyak atau sikit atau besar atau kecil. Kami pernah guna khidmat coin locker di Sapporo dan kami habis sehingga 2100 yen untuk simpan 3 luggage besar dan stroller anak. Okey, untuk ke Asahidake Roadway ni, dari Asahikawa Station ambil bas 66 dan ride sehingga stop ke 24. Saya tak pasti apa nama stop ke 24 tu sebab dia dalam tulisan Jepun. Atau sekiranya anda tak pasti, boleh je tanya mana-mana staff dekat Asahikawa Station tu atau pada bus driver tu sendiri. Yang pasti sekiranya anda check pada Google Map anda perlu ride sehingga 24 stops. Okey, harga bagi bus dan roadway adalah 1,800 yen. Bagi yang ada anak kecil pula, seeloknya anda start perjalanan anda ke Sapporo untuk check in Airbnb anda sebab untuk ke Asahidake Roadway ni jauh dan bagi Sarah bus ride untuk anak kecil akan jadi sedikit susah ketika dengan anak-anak. Habiskan masa anda di Sapporo. Atau sekiranya anda yakin boleh bergerak dengan anak-anak anda, terpulang. Okey, selesai di Asahidake, boleh pulang ke Sapporo dengan menaiki bas 66 dan train di Asahikawa Station ke Sapporo Station. Sampai je Sapporo Station, anda boleh pilih untuk berjalan kaki ke Airbnb seterusnya dan Airbnb anda tu sejauh 2 km. Bagi anda yang ada anak kecil, anda boleh naik bas nombor 55, 60 atau 61. Destinasi anda ialah ke Itaewon Nishi 20 Chome. Ambang bas adalah 210 yen. Pada 17 Januari, kami hanya jalan-jalan di Tanukikoji Arcade Street. Lepas tu pulang ke Airbnb. Kami pergi dengan menggunakan subway dari Nishi Juhat Chome Station iaitu tambang berharga 250 yen. Tengah hari, Sarah dengan Baim jalan sekitar Airbnb dan pergi ke grocery store. Petang sikit, Sarah dengan Baim jalan keluar sehingga ke JR Clock Tower dan dari situ berjalan kaki ke Maruyama Park. Semua tanpa gunakan bas atau subway. Dari Maruyama Park pun kami pulang ke Airbnb dengan jalan kaki je. Okay, hari kelima ni cadangan Sarah ialah anda habiskan masa di sekitar Sapporo dengan menaiki subway ke Nakajima Park dan berjalan kaki sehingga ke Clock Tower, ke JR Tower, ke Odori Park, ke Sapporo Underground Pathway, Tanukikoji Street Arcade dan jalan-jalan di sekitar Susukino sambil menaiki streetcar. Harga subway dari Airbnb ke Nakajima Park ialah 250 yen. Harga streetcar ialah
yen, dan sekiranya waktu anda pergi tu adalah weekend, anda boleh dapatkan one day pass kerana lebih murah dan unlimited ride sepanjang satu hari tu. Bagi yang ada anak kecil, boleh follow itinerary ni atau cukup je habiskan masa di Nakajima Park dan jalan-jalan di Tanuki Koji Street Arcade. Okay, pada 18 Januari, kami satu keluarga pergi ke Maruyama Park. Kami pergi pagi dengan berjalan kaki dan kami duduk situ sampai tengah hari. Sebelah petang, Sarah dan Mbak Im pergi semula ke Maruyama Park dan mendaki sikit ke atas dan jalan-jalan kat situ sampai malam. Makin gelap kat situ, makin cantik view dia. Untuk hari ke-6 ni, cadangan untuk anda ialah berjalan kaki ke Maruyama Park dan Maruyama Zoo. Entrance fee Maruyama Zoo ialah 800 yen dan anda boleh terus ambil bas di sekitar Maruyama Coin Station untuk pergi ke Mount Moiwa. Ambil bas nombor 8, 10 atau 12. Tambang ialah 210 yen. Tambang untuk naik Mount Moiwa Roadway dan mini cable car ialah 2100 yen round trip. Ada pecahan harga juga kalau anda nak naik roadway je. So boleh cek tiket dekat internet, okey? Bagi yang ada anak kecil, saya suggest cukup hanya habiskan masa di Maruyama sebab di Maruyama Park tu ada free tube untuk anda dan anak-anak main slide kat situ dan snow kat situ pun tebal-tebal. Pada 19 Januari, Sarah bawa mak ayah jalan-jalan di Tanuki Koji Arcade Street. Sebelum tu Sarah pergi ke Sapporo untuk hidupkan 4 days Kaido Rail Pass Noboribitsu di Sapporo Station. Sarah ke Sapporo Station bersama mak ayah tak jalan kaki. Kita orang guna subway berdekatan iaitu Nishijuhachome Station ke Odori Station menggunakan Tozai Line. Dan dari Odori kami jalan kaki ke Sapporo Station. Masa ni belum sedar lagi yang untuk ke Sapporo Station boleh je naik bas dari depan rumah yang kita duduk tu. Tapi tak apalah, pengalaman untuk naik subway tu pun best juga. Selesai hidupkan pas di JR Counter, Sarah pergi ke Tanuki Koji Arcade guna subway juga dari Sapporo Station ke Susukino Station menggunakan Namboku Line. Sekadar nota kaki, dekat Tanuki Koji ni ada satu mini market yang ada jual bahan basah yang halal tau. Tambang ialah 210 yen. Balik tengah hari tu dan petang, Sarah ajak Mbak Ing keluar ke Nakajima Park. Kami guna subway untuk ke sana dengan tambang 250 yen. Dari Nishijuhachome ke Odori guna Tozai Line dan Odori ke Nakajima Coin menggunakan Namboku Line. Balik pun kita guna subway. Untuk hari ke-7, cadangan Sarah ialah lepas anda hidupkan 4 days pass Noboribitsu, anda boleh terus ambil JR train untuk ke Otaru. Sampai je kat Otaru, boleh ambil bas untuk ke Otaru Aquarium. Tiket bas boleh beli di mesin bus station, harga 240 yen. Tunggu di platform 3, bas nombor 10 atau 11. Harga masuk ke Otaru Aquarium ialah 1800 yen. Selesai je di Otaru Aquarium, boleh ambil bas dan turun di Hironai Kawashimo untuk jalan-jalan di Otaru Canal. Kiranya bukan hari weekend, anda boleh cari restoran Donburi Chaya untuk makan selepas penat berjalan. Kiranya hari yang awak ke Otaru tu adalah hari weekend, batalkan je niat nak makan di Donburi Chaya sebab restoran masa tu penuh sangat. Dari Otaru Canal, anda boleh berjalan kaki untuk ke stesen semula atau sekiranya nak masukkan Otaru Music Box Museum dalam itinerary pun boleh. Cadangan untuk anda yang ada anak kecil sama je atau boleh je skip Otaru Canal kalau cuaca terlalu sejuk dan windy sangat. Ingin Sarah ingatkan, bas di Otaru harga pergi mana-mana fix 240 yen. Pada 20 Januari, tarikh ni Sarah bawa mak ayah jalan-jalan di Rera Mall Chitose guna JR train. Masa ni first time try bus yang selama ni bus stand dia betul-betul dekat depan Airbnb yang kami duduk ni. Sarah guna bus ni untuk ke Sapporo Station. Mudah sangat. Nombor bus adalah 55, 60 atau 61. Tambang 210 yen. Dari Sapporo ke Rera Mall, naik JR train dan turun di Minami Chitose Station. Kami hanya habiskan masa sehingga tengah hari dan balik semula ke Airbnb. Bus untuk turun ke Airbnb di seberang jalan tau. Tambang masih sama 210 yen. Hari ke-8 ni cadangan Sarah adalah untuk anda pergi ke Noboribitsu guna pas anda tu. Anda boleh pergi ke Hell Valley, Noboribitsu Marine Park, Bear Park, Toya Lake dan banyak lagi aktiviti. Sarah tak pergi Noboribitsu jadi Sarah tak dapat nak beri guide untuk naik bas sana. Yang pasti anda boleh guna pas anda untuk guna JR train bound to Noboribitsu Station. Sampai je kat sana anda boleh explore pelbagai tempat dengan menggunakan bas atau taksi. Yang penting check dekat Google Map. By this time, Sarah percaya anda sendiri dah tahu cara untuk ke mana-mana dengan adanya Google Map. Sangatlah mudah. Entrance fee ada untuk ke Marine Park dan Bear, boleh check kat internet, okay? Ke Hell Valley dan Toya Lake adalah free. Tapi untuk anda ke situ mungkin memerlukan khidmat teksi. Ingin Sarah ingatkan semula, teksi di Japan quite pricey tau. So rancang betul-betul perjalanan anda. Untuk yang ada anak, boleh juga pergi Noboribitsu atau bersesiar dekat kawasan Airbnb pun dah cukup. Dikira sebagai free and easy untuk anda dan anak-anak rehat. Pada 21 Januari pula, hari Sarah dan Mbak Im pergi ke Otaru Aquarium. Cuaca sangat windy dan banyak train cancel. Alhamdulillah, perjalanan kami masih smooth saja. Tiket bas ke aquarium ialah 240 yen, entrance fee 1800.
yen. Untuk hari ke-9, cadangan Sarah ialah anda pergi ke Takino Snow World Resort. Free entry. Boleh main tube, sled dan macam-macam lagi. Lepas tu anda boleh pergi ke Takino Suzuran Hillside Park. Untuk yang ada anak kecil, Takino Snow World pun dah cukup. Cara untuk anda ke resort ni ialah guna subway dan bus. Naik dari Nishiju Hachome ke Odori Station guna Tozai Line dan Odori Station ke Makomanai Station guna Namboku Line. Lepas tu ambil bus MA 106 Takino Sen di Makomanai Eki dan turun di Suzuran Coin Higashi Kuchi. Total tambang subway dan bus ialah 740 yen. Pada 22 Januari, hari kami check out Airbnb dan check in ke hotel di Chitose. Kami ambil satu malam hotel di Chitose untuk mudahkan urusan keesokan pagi untuk check in flight balik Malaysia. Seeloknya pilih hotel yang menyediakan airport shuttle. Pada tarikh ni kami bawa keluarga kami pergi ke Otaru Aquarium. Alhamdulillah, cuaca sangat clear. Selesai check out, kami ambil bas ke Sapporo Station dengan tambang 210 yen. Di Sapporo Station, kami guna coin locker untuk simpan beg luggage dan barang-barang untuk mudahkan perjalanan kami ke aquarium. Kami ambil locker berharga 700 yen. Total untuk 3 locker ialah 2100 yen. Untuk guna locker, anda perlu ada coin. So, jangan risau kalau anda tak cukup coin. Berhampiran locker memang akan ada mesin untuk tukar duit kepada shilling. Sangat mudah. Selesai simpan barang, kami terus shoot ke Otaru. Bus dan entrance fee ialah 240 yen dan 1800 yen. Pulang balik ke Sapporo Station untuk ambil barang dan naik train semula ke Chitose. Check in hotel dan rehat. Dari Chitose ke hotel hanyalah 1 km saja. Harga hotel satu malam ialah RM420.20 melalui booking.com. Untuk hari ke-10 ni, cadangan Sarah ialah selesai je check out dari Airbnb, anda bergerak ke Chitose. Boleh jalan kaki ke Sapporo Station atau gunakan bus untuk yang ada anak kecil. Naik train ke Minami Chitose Station. Kiranya ada coin locker dekat situ, boleh letak beg anda di coin locker untuk tak ganggu anda jalan-jalan di sekitar Chitose Outlet Mall Rera. Anda boleh shopping atau window shopping sementara tunggu waktu check-in hotel. Naik semula train untuk ke hotel anda di Chitose. Yang keliru tahu, ada 3 stesen yang nama Chitose ketika anda gunakan JR train. Ada Chitose Station, Minami Chitose Station dan New Chitose Airport. Selesai check-in hotel, anda boleh rehat. 23 Januari, flight balik ke Malaysia pada pukul 9.30 pagi. Awal 6 pagi kami dah turun dari bilik hotel untuk naik airport shuttle. Hari ke-11 ialah flight balik Malaysia. Mudah kan? Mungkin ada info yang Sarah tersalah seperti nama atau harga atau public transport. Jadi sebelum anda mulakan perjalanan, sentiasa double check. Sebelum Sarah terlupa, untuk SIM card Sarah dah beli dari Malaysia iaitu di website Hello Tenten. Sarah beli 4 SIM card untuk ayah, mak, Baim dan Sarah. Total RM241.20. Okey, ini adalah sedikit nota kaki dan peringatan lah. Okey, first download siap-siap Google Maps untuk mudahkan perjalanan anda di sana. Jangan lupa download Google Translate supaya mudah untuk anda cek ingredients makanan. Print out your vaccination certificate. Make sure ada 3 dos. Pastikan bawa pasport anda ke mana-mana. Dan make sure sebelum hidupkan Hokkaido Rail Pass, tunjukkan pasport anda sekali. Simpan dan jaga elok-elok tiket bas, tiket subway dan juga rail pass anda. Especially rail pass sebab kalau hilang memang tak ada cara nak dapatkan balik. Rancang itinerary sebaik mungkin supaya tak bazir beli rail pass. Jangan paksa anak kecil anda sekiranya mereka tak larat. Main di park atau depan rumah pun dah cukup dah. Harga tiket bagi kanak-kanak selalunya berumur 6 hingga 12 tahun adalah separuh harga untuk public transportation. Entrance fee untuk masuk mana-mana park atau aquarium atau any ride bergantung pada tempat itu sendiri. Always check dulu, okay? Anda boleh beli IC card seperti Kitacha, Sapika dan lain-lain untuk mudahkan anda bayar tambang bas dan subway. Juga untuk train sekiranya anda tidak mempunyai rail pass atau tiket train. Function IC card boleh kata lebih kurang macam Touch and Go dan ada IC card yang boleh guna untuk bayar barang di mana-mana store. Bila bawa sedikit stok makanan dari Malaysia seperti Maggi dan sup sebagai bekalan. Di Hokkaido ada je restoran Muslim friendly tapi nak jimat better masak sendiri di homestay. Atau kalau nak lagi bajet boleh je beli onigiri atau roti di convenience store. Akhir kata sekali, kekurangan dalam video ni Sarah mohon maaf. Kalau rasa maklumat dalam ni berguna, jangan lupa share, like dan subscribe, okay? Bye. Assalamualaikum. Okay. It's very hot. Okay. Tahu tu ni, patut pergi nak buat tempat ni. Ini Pokeball lah. Oh, Pokeball. Start.
Susu pun saya keluar. Dah. Ya. Okey, berselit. Oh. Ya. Saya jom lah pergi ni. Agak kamu sama banyak pergi ni. Okey. Ya dah, dia nak pergi tenang sana. Ya. Tak sangat dia terbang. Mana? Ikut lari boleh. Boleh, go.